So, jumlah pelajar berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam FB Live MRSM Tun Mustafa Tawau untuk kesekian kalinya. Tetapi bersama dengan saya dan panel lain pula hari ini dalam program yang berbeza, iaitu program Lambaian Menara Gading MRSM Tun Mustafa Tawau khas untuk anak-anak pelajar Batch Ohana tingkatan 5 MRSM Tun Mustafa. Sebelum kita memulakan program kita pada pagi ini, sebaiknya kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan taufik serta inayahnya kita dapat bersama pada pagi ini menerusi program Lambaian Menara Gading FB Live, anjuran unit bimbingan dan kaunseling dengan kerjasama Jawatan Kuasa Program Gerak Gemilang tingkatan 5 MRSM Tun Mustafa yang akan bersiaran secara langsung dari Tumpat Kelantan dan juga Tawau Sabah. Okey. Lambai sikit. Okey. Alhamdulillah. Majlis kita mengalu-alukan kehadiran penceramah kita pada pagi ini iaitu Encik Muhammad Ghazali bin Yahya, pihak pengurusan MRSM Tun Mustafa, guru-guru, ibu bapa dan semua anak-anak pelajar tingkatan 5 Batch Ohana yang dikasihi. Sebelum itu, mari kita menyapa Encik Muhammad Ghazali dulu lah. Encik Muhammad Ghazali, apa khabar pagi ini? Okey, Alhamdulillah Su, bersemangat untuk bersama-sama dengan anak-anak MRSM Tun Mustafa Tawau. InsyaAllah pagi ni kita buat yang terbaik. InsyaAllah. Okey, semangat itu yang kami mahu dari Kelantan menuju ke Tawau ya. Okey, Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah dengan medium teknologi yang ada ini, maka dapat kita merealisasikan pelaksanaan program ini bersesuaian dengan keadaan yang terkini lah yang berlaku di Tawau, Sabah. Okey. Sebelum itu saya ingin berkongsi tentang objektif program ini adalah untuk meningkatkan lagi semangat dan iltizam pelajar. Sebelum itu saya ingin berkongsi tentang objektif program ini adalah untuk meningkatkan lagi semangat dan iltizam pelajar untuk terus berjuang mempersiapkan diri menghadapi peperiksaan SPM RSM yang akan berlangsung pada minggu hadapan 2 November ini ya, dan seterusnya peperiksaan SPM pada 6 Januari 2021. Dan program ini juga kita akan memberikan perkongsian sedikit tentang laluan kerjaya selepas SPM. Disebabkan semangat yang hebat daripada Encik Ghazali, maka saya pun tidak sabar untuk mendengar perkongsian daripada beliau. Tetapi sebelum tirai ceramah kita dibuka, sebelum bicara semakin panjang berjela, maka suka saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang penceramah hebat. Sedikit latar belakang penceramah hebat kita pada pagi ini. Nama diberi Encik Muhammad Ghazali bin Yahya, bertugas di MRSM Tumpat, Kelantan sebagai kaunselor berdaftar, dan beliau berasal dari Pasir Mas Kelantan. Dan saya rasa itu sahaja maklumat yang dapat saya berikan kerana saya yakin dan percaya
percaya maklumat yang seterusnya dan maklumat yang lebih hebat dan lebih jelas akan disampaikan oleh penceramah kita pada pagi ini, iaitu Encik Muhammad Ghazali. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Ghazali bin Yahya untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk My Success Selangkah Mencipta Impian. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Cikgu Su, terima kasih kepada Cikgu Hairuddin, dan khususnya kepada MRSM Tun Mustafa Tawau, dan barisan guru-guru yang bersama-sama kita pada pagi ini. Dan yang paling istimewa adalah untuk anak-anak MRSM Tun Mustafa Tawau pada pagi ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh berbahagia ini, pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Semalam kita bersama-sama menyambut kelahiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur dapat bersama-sama kita pada hari ini. Pertama, saya nak tanya khabar apa semua, apa khabar semua orang Sabah, sihat semuanya ya. Okey. Saya harap semuanya sihat. InsyaAllah hari ini saya akan dalam masa 1 jam ini saya akan berkongsi beberapa tips, maklumat penting khususnya untuk anak-anak di MRSM Tawau dan juga di luar sana. Okey, jadi untuk secara ringkasnya saya akan paparkan berkenaan dengan slide saya ini. Okey, salam perkenalan dari cikgu khususnya untuk anak-anak yang segak dan cantik di luar sana, khususnya di MRSM Tun Mustafa Tawau. Apa khabar semua bakal-bakal pemimpin negara, apa khabar semua kepada semua bakal-bakal guru, bakal-bakal doktor insya-Allah, bakal-bakal pensyarah, seterusnya bakal-bakal pemimpin negara yang akan mencorakkan negara di mecu kegemilangan insya-Allah pada suatu hari nanti. Okey, untuk yang seterusnya, saya nak tanya berkenaan dengan emosi. Saya nak tanya berkenaan dengan emosi anak-anak pada pagi ini. Macam mana emosi pagi ini? Semua sihat? Semua bagus? Okey? Semua bagus emosi pada pagi ini. Kalau kita tengok emosi pagi ini. Okey, dekat sini kita boleh tengok okey. Kita boleh tengok ada yang mungkin gembira. Okey, pagi ini mungkin ada yang gembira, mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang suram, mungkin ada juga yang sedang bercinta, mungkin yang ada yang sedang bercinta, mungkin ada yang mengantuk dan sebagainya. Tapi cikgu percaya dan yakin apabila anda berada di MRSM Tun Mustafa Tawau ini, anda mempunyai satu matlamat yang jelas berkenaan dengan cita-cita dan juga hasrat yang anda inginkan. Okey. Okey, untuk seterusnya okey, cikgu memperkenalkan nama cikgu Muhammad Ghazali bin Yahya, cikgu bachelor pendidikan bimbingan dan kaunseling UPM, sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling UKM. Lepas tu pernah berkhidmat sebagai jurulatih fizikal di KEM Lamayan Danau, Melaka, selaku pegawai psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, kaunselor di Maktab Perendah Sains Semara, Mesut, fasilitator dekat pusat pusat pimpinan Mara Lenggong, mana-mana yang saya rasa ada daripada kalangan pelajar-pelajar yang pernah jumpa saya, kalau daripada MRSM Tun Mustafa Tawau, dan juga sekarang ini cikgu sebagai kaunselor di Maktab Perendah Sains Semara Tumpat. Alhamdulillah kita dah buka dengan Cikgu Su tadi, kita dah buka dengan Al-Fatihah dengan baik, kerana hakikat pertemuan kita adalah kerana pilihan Allah SWT. Allah tetapkan kita berada di sini untuk sama-sama kita mencari mengejar kejayaan, mencari kejayaan dengan usaha yang kita lakukan. Okey. Jadi cikgu sudah buka dengan Al-Fatihah, marilah sama-sama kita meradahkan tangan untuk sama-sama kita membuka dengan bacaan doa. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi washabbi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon seribu rahmat dan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Lancarkanlah program kami dengan jayanya, agar dengan asbab program ini mampu mengubah hati kami untuk lebih dekat padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah anak-anak kami ini Allah, yang di hadapan kami ya Allah, berikan kemudahan kepada mereka ya Allah,
agar mereka faham dengan apa yang akan kami ajarkan kepada mereka, ya Allah. Lapangkanlah hati mereka, ya Allah, untuk menerima kebaikan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihlah guru-guru kami yang telah banyak berkorban untuk kami. Berikanlah kekuatan, keazaman kepada mereka untuk mendidik kami dengan penuh sabar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah membesarkan dan mendidik kami, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah, kasihlah mereka, ya Allah, seperti mana mereka kasih dan menjaga kami sejak kecil lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak pemimpin, pewaris bangsa dan agama kami ini, ya Allah. Kerana kekuatan kami, ya Allah, pada pemimpin yang menjaga agama dan mempertahankan bangsanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pada hari ini membuahkan ukhuwah yang berpanjangan dan akhirlah dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah anak-anak sekalian, kenapa kita mulakan dengan doa agar kita sentiasa rasa bersyukur, dengan bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang ini, bersyukur dengan nikmat yang kita ada sekarang ini, dan juga kita bersyukur dengan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang telah kita perolehi sekarang ini. Dan juga dengan doa juga kita akan mencipta keikhlasan. Kita ikhlas bahawa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan akan kita perolehi daripada setiap doa yang kita titipkan kepada Yang Maha Kuasa. Seterusnya, dalam doa juga kita nak bersabar. Bersabar untuk apa, anak-anak sekalian? Apabila kita berdoa, kita bersabar pada hari ini, ambil masa sekejap, ambil waktu seketika untuk sama-sama kita menuntut ilmu di jalan yang benar, dan juga dengan kesabaran itu Allah akan ganjarkan satu kebaikan kepada kita. Dan sesungguhnya satu lagi, taubat adalah apabila kita tahu kelemahan-kelemahan yang kita ada, kita perbaiki dan juga kita perbetulkan. Dan sesungguhnya kebaikan atau taubat atau sesuatu yang kita lakukan, kita muhasabah diri kita dan kita akan kembali kepada benda yang perkara-perkara yang baik. Okey anak-anak sekalian. Okey, jadi cikgu nak bawa satu formula. Okey. Formula cikgu. Okey. Formula cikgu okey. Kerana apa? Dengan doa juga kita mohon dengan izin Allah Subhanahu taala, dengan izin Allah Subhanahu taala, Allah permudahkan urusan kita, Allah lancarkan kepada urusan kita, dan kita bertanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu taala dengan apa yang kita perolehi sekarang ini. Okey, untuk seterusnya ada satu aktiviti untuk anak-anak sekalian. Okey, aktiviti untuk anak-anak sekalian. Okey, yang pertama, aktiviti. Cikgu minta anak-anak sekalian, okey, kalau dengar suara cikgu, cuba angkat tangan. Kalau dengar suara cikgu, angkat tangan. Okey, bagus. Okey, alright. Kita komunikasi Yang pertama cikgu minta, okey, anak-anak sekalian, okey, jangan boleh jatuh tangan, terima kasih. Okey, sekarang ni cikgu minta anak-anak pilih 3 nombor. Pilih 3 nombor yang berbeza. Okey, daripada 0 sehingga 9. Okey, pilih 3 nombor daripada 0 hingga 9. Okey. Antara 3 nombor yang berbeza. Contoh 0, 1, 2 ataupun 1, 2, 3. Pilih saja satu nombor, okey, daripada 0 hingga 9. Okey, dah dapat semua? Kalau kata dah dapat, okey, angkat tangan. Siapa dah dapat 3 nombor tersebut? Boleh angkat tangan. Siapa yang dah dapat? Okey, good. Okey, bagus. Boleh jatuh tangan. Okey, seterusnya daripada nombor itu, daripada 3 nombor itu, anak-anak seterusnya, okey, contohnya anak dapat contohnya anak pilih 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Saya pilih 1, 2, 3. Okey, seterusnya terbalikkan nombor itu menjadi 3, 2, 1. Okey, terbalikkan nombor itu menjadi 3, 2, 1. Okey, boleh buat sekarang. Okey, yang mana dah pilih 3 nombor yang berbeza, masing-masing ada nombor yang berbeza. Okey. Okey, dah terbalikkan nombor tu. Okey, siapa yang dah terbalik? Okey, bagus. Okey, siapa yang dah terbalik cuba angkat tangan. Siapa yang dah terbalikkan nombor tu daripada nombor asal kepada, okey, bagus, terima kasih. Okey, seterusnya, okey, nombor yang dia terbalik tu anak-anak kita tengok. Nombor yang pertama, okey, 3 nombor yang pertama dengan 3 nombor yang kedua. Okey, mana yang lebih besar? Kalau nombor yang pertama lebih besar, mana nombor yang pertama akan tolak dengan nombor yang kedua yang kita tukar tadi. Okey, contohnya 1, 2, 3 yang pertama. Apabila dah ditukar kepada 3, 2, 1, jadi 3, 2, 1 tolak dengan 1, 2, 3. Kalau contoh nombor pertama tu besar, contohnya nombor pertama tu besar, lebih besar daripada nombor yang kedua, mana nombor pertama tolak nombor yang yang pertama. Okey, alright. Boleh buat sekarang. Okey.
Sama-sama kita tengok, okey, kalau mana-mana yang tak boleh alat tulis dan sebagainya boleh berkongsi dengan rakan ataupun boleh pakai phone. Okey, boleh pakai handphone, pakai handphone. Okey, seterusnya dah tolak. Siapa dah dapat hasil tambah? Okey, siapa dapat hasil tambah? Okey, boleh angkat tangan. Okey, siapa dah dapat hasil tambah? Angkat tangan. Hasil tambah daripada yang nak tolak tadi. Okey, nak tolak tadi. Okey, siapa yang dah dapat hasil tambah daripada yang nak tolak tadi, hasil tambah tersebut hendaklah diterbalikkan sekali lagi. Okey, kita cuba kita cuba. Kita terbalikkan sekali lagi. Okey, kita terbalikkan sekali lagi. Okey. Okey, kita terbalikkan sekali lagi. Hasil tambah itu, okey, contohnya nak dapat okey. Okey, cikgu tunjuk kat sini Okey, cikgu tunjuk kat sini. Okey, dekat sini. Okey. Okey, contoh yang pertama cikgu dapat ni kan. Cikgu terbalikkan. Okey, contoh cikgu dapat 573, cikgu terbalikkan kepada 375 dan cikgu akan dapat hasil tambah ini. Daripada hasil tambah ini cikgu terbalikkan sekali lagi akan jadi 8, okey, 198, 819 dan okey, 198 kepada 819 ditambahkan. Okey, cuba tambah ni. Okey, semua-semua tambah dulu hasil yang anak-anak dapat tadi. Hasil jawapan yang ditolak, okey, diterbalikkan dan ditambahkan. Berapa jawapannya? Okey. Berapa jawapan? Okey, ambil masa sekejap untuk menjawab. Okey. Ambil masa sekejap untuk menjawab Okey. Okey. Ambil masa sekejap. Okey. Contoh kalau kita tengok dekat sini Kalau kita tengok dekat sini, apa yang cikgu dapat dekat sini. Okey, apabila kita buat operasi tolak, seterusnya kita buat operasi tambah, okey, seterusnya kita akan dapat 1089. Okey? 1089. Okey? 1089. Okey, kalau kita tengok siapa yang dapat 1089. Siapa yang dapat 1089? Boleh angkat tangan. Siapa dapat 1089? Okey? Okey? Okey, good. Okey, 1089. Okey, tahniah anak-anak sekalian Okey, apa yang cikgu nak sampaikan kepada anak-anak sekalian dekat sini bahawa okey, okey, ini ya rumusan yang cikgu nak bawakan kepada anak-anak. Kita daripada latar belakang yang berbeza tetapi kita mempunyai matlamat yang sama. Setiap daripada kita mempunyai potensi untuk maju. Tiada siapa yang boleh halang kejayaan kita kecuali diri kita dan kecuali diri kita sendiri. Latar belakang yang berbeza. Cikgu dah minta anak-anak untuk pilih nombor yang berbeza. Apabila nombor yang berbeza sudah pasti mungkin kita daripada mereka yang berbeza. Tetapi apabila berada di MRSM Tun Mustafah Tawau ini, kita mempunyai satu matlamat yang sama, iaitu untuk kejayaan kepada diri kita, kejayaan kepada kedua ibu bapa kita, kejayaan kepada guru-guru kita dan khususnya yang paling utama sekarang ini adalah untuk kita mencapai kejayaan kepada MRSM Tun Mustafah Tawau menjadi antara MRSM yang disegani pada suatu hari nanti. Semuanya terletak kepada diri anak-anak sekalian. Okey, jadi kuncinya di mana? Okey, kunci kejayaan adalah berada di tangan anda sendiri dan bukan berada pada tangan orang lain. Okey, kunci kejayaan anak-anak sekalian berada pada tangan anak-anak sendiri, bukan kepada tangan orang lain. Ini apa yang harus kita lakukan anak-anak sekalian? Apa yang harus kita lakukan? Kejayaan, apa maksud kejayaan? Okey, apa yang kita nak berkenaan dengan kejayaan ini? Kalau kita berkenaan dengan kejayaan, apa yang kita nak inginkan berkenaan dengan kejayaan ini? Sudah pasti, okey, kita tengok kalau kita bercerita berkenaan dengan kejayaan, semua orang nak sukses, kejayaan sukses. Nak berada di tempat yang tinggi, berada di tempat yang terhormat, berada di tempat yang dihormati, berada mencapai kejayaan-kejayaan yang kita inginkan. Okey? Okey? Itu kejayaan. Makna kejayaan kepada seseorang individu. Mungkin orang rasa kejayaan itu apabila mendapat satu penginapan yang baik, satu tempat berteduh yang baik, tinggal di tempat yang baik. Mungkin itu buat kejayaan bagi mereka. Mungkin ada kereta yang baik. Mungkin kejayaan juga bagi mereka merasakan itu kejayaan. Mungkin juga dapat motor yang baik. Ada yang bercita-cita nak dapat motor yang baik. Saya pernah jumpa pelajar saya kenapa saya belajar cikgu, sebab saya nak ada satu motor besar. Bila saya dah kerja nanti saya akan ada satu motor besar. Itu matlamat yang dia inginkan. Okey, ada juga yang kata saya apabila saya berjaya nanti saya nak pergi mana? Saya nak pergi melancong di seluruh dunia. Okey, ada dekat London, ada dekat Rome, ada dekat New York, Athens, okey, Sydney, Fiji dan sebagainya lah, dekat Dubai, Paris sebagainya. Okey, bagi itulah kejayaan bagi mereka, kejayaan yang
mereka inginkan apabila mereka mencapai sesuatu keinginan yang mereka harapkan atau mereka inginkan. Ada juga yang mengatakan bahawa kejayaan bagi beliau adalah bercita-cita untuk pergi ke Mekah pada suatu hari nanti. Itu kejayaan bagi mereka. Ada juga merasakan bahawa kejayaan bagi mereka adalah apabila apa? Apabila dapat berkahwin dengan orang yang mereka cintai, atau kejayaan. Kejayaan ataupun apa yang kita inginkan, apa yang kita hasratkan, sudah pasti tertanam dalam minda kita, tertanam dalam hati kita dengan apa? Dengan tingkah laku yang kita lakukan, dengan tindakan, dengan action yang kita lakukan. Sudah pasti kejayaan yang kita gambarkan, yang kita impikan akan kita perolehi pada suatu hari nanti. Tu cikgu dah bercerita berkenaan dengan sedikit berkenaan dengan kejayaan yang masing-masing harapkan, masing-masing inginkan dalam pemikiran. Ada lagi berkenaan dengan makna kejayaan ni. Makna kejayaan ni apabila tadi kita dah bincang berkenaan dengan make a dream come true. Jadi sesuatu kejayaan yang kita impikan, yang kita tanam dalam fikiran kita tanam dalam hati kita, dengan tindakan yang kita lakukan adalah untuk menjadikan ianya suatu yang realiti, yang berlaku pada suatu hari nanti. Pada hari ini anak-anak berumur 17 tahun. Cuba anak bayangkan apabila anak berumur 10 tahun daripada sekarang. 10 tahun daripada sekarang, apakah yang anak akan jadi? Jadi cikgu bagi masa 1 minit untuk anak-anak fikir apakah yang akan saya jadi pada 10 tahun akan datang. 1 minit dari sekarang. Boleh? Bayangkan dulu apa yang akan saya jadi 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang, apa akan saya jadi? Alright. Siapa yang dia rasa dia dah jelas dengan apa yang dia inginkan, apa yang akan saya jadi 10 tahun akan datang, cuba angkat tangan. Angkat tangan. Dah tahu dah apa yang akan saya jadi 10 tahun akan datang? Cuba angkat tangan. Siapa yang dah tahu apa yang akan mereka jadi pada 10 akan datang? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Boleh jatuh. Terima kasih. Sebahagian daripada dewan telah mempunyai satu matlamat yang jelas, telah mempunyai satu cita-cita yang jelas apa yang anak inginkan. Namun kejayaan yang kita inginkan, kejayaan yang kita impikan tidak datang hanya dengan angan-angan, tidak hanya datang dengan apa yang kita cita-citakan semata-mata tanpa kita melakukan usaha yang bersungguh-sungguh. Anak-anak, cikgu tunjukkan satu lagi. Ini kejayaan. Kita cuba tengok yang ni. Kita cuba tengok ni. Ini adalah kejayaan bagi seorang wanita lah. Saya kira seorang wanita. Tahniah isteri Lurdi Para, suami daripada JJK tersenyum. Maknanya apa dekat sini? Walaupun suaminya telah bergelar sebagai seorang komando dalam angkatan tentera, tetapi isteri beliau mempunyai satu cita-cita yang sama. Mempunyai satu cita-cita yang sama, nak jadi macam suami dia. Nak jadi macam suami dia, makna dia masuk juga dalam tim komando. Lulus para. Mana untuk mendapat satu merun beret ni, makna kena melalui satu cabaran yang sangat hebat. Dengan penerjunan yang mereka harus lakukan, dengan bermalam di hutan, dengan bermalam di paya, buat gerakan-gerakan dan sebagainya, sehinggalah mereka mencapai kejayaan seperti ini. Jadi setiap orang mempunyai pandangan atas kejayaan yang mereka inginkan. Jadi ada juga yang mengatakan bahawa kejayaan itu merasakan bahawa apabila saya dapat menggembirakan hati orang lain. Dekat sini, selepas bina 2 sekolah, pelombong ini dapat permata Tanzanite bernilai 10 juta. Apa maknanya? Maknanya kejayaan bagi beliau merasakan bahawa memberi satu kegembiraan kepada orang lain, memberi kegembiraan kepada orang lain dan akan digantikan dengan sesuatu yang lebih bernilai. Ini kali yang pertama dan saya dapat satu lagi berita, selepas yang kali kedua dia jumpa batu permata itu, dia dapat yang ketiga. Dapat permata yang ketiga. Maknanya semakin banyak anda memberi, semakin banyak anda berkongsi, semakin banyak anda memberi dan berkongsi,
akhirnya anda akan dibalas dengan apa yang anda lakukan pada hari ini. Okey anak-anak sekalian. Okey, apa makna kejayaan bagi anda? Jadi kita dah tengok ni, apa kejayaan bagi anda? Kejayaan kepada anak-anak sekalian, apa makna kejayaan? Okey, apa kejayaan bagi anak-anak sekalian? Okay. Alright, ambil 1 minit. Okey, ambil 1 minit. Tadi dah bagi tahu semua ada cita-cita, dah tahu apa yang ingin berlaku dalam hidup dalam masa 10 tahun nanti. Apakah makna kejayaan bagi anda? Okay, dalam kertas yang anak-anak ada tu, tulis satu perenggan. Okay, satu perenggan mengatakan kejayaan bagi saya adalah apa. Okay, saya bagi masa 2 minit. Okay, 2 minit. Okay, boleh tulis apakah makna kejayaan bagi saya. Okay. Boleh tulis sekarang? Okay, bagus. Okey, bagus Kalau yang mana tak bawa alat tulis, boleh guna phone. Boleh guna phone, ambil phone, type, okey. Type, tulis dan sebagainya, Okey, untuk minit yang terakhir. Mana-mana anak pelajar yang dah dapat apa makna kejayaan bagi mereka, saya minta anak berpaling ke sebelah kanan atau sebelah kiri, sila kongsikan dengan rakan-rakan anda. Okey, sila kongsikan dengan rakan-rakan anda. Okey. Yang mana dah ada apa makna kejayaan bagi mereka dan apa yang mereka nak capai pada suatu hari nanti, berkongsi 1 minit. Cikgu bagi 1 minit untuk berkongsi dengan orang di sebelah. Okey, berkongsi dengan orang di sebelah. Kalau ada cikgu dekat sebelah sana, berkongsi dengan cikgu. Okey, berkongsi dengan cikgu. Okey. Kalau kata nak kat belakang boleh. Okey. Apa makna kejayaan? Kau boleh baca kepada kawan kita, baca kepada kawan kita, tunjukkan kejayaan bagi saya pada suatu hari nanti, saya nak membahagiakan kepada kedua ibu bapa saya nak jadi seorang guru, saya nak jadi seorang pensyarah, saya nak jadi seorang doktor, saya nak jadi pemimpin negara pada suatu hari nanti. Okey. Itu kejayaan-kejayaan. Okey. Boleh berkongsi dengan rakan-rakan di sebelah sana, okey, sebelah kanan, sebelah kiri, okey. Ceritakan kepada mereka, apakah yang saya inginkan pada suatu hari nanti. 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang, anda dah umur 27 tahun. 1 tahun yang mana kebanyakan apabila telah melepasi dunia pengajian tinggi, anda telah bekerja dan juga telah ada yang mungkin dah mendirikan rumah tangga. Okay? Apa kejayaan bagi anda? Mungkin 30 saat yang terakhir boleh berkongsi, orang sebelah kanan, orang sebelah kiri, jangan segan, bagi tahu. Okay? One day saya nak macam ni, macam ni, macam ni. One day saya nak macam ni, macam ni, macam ni. Okay? Okay, bagus. Okay, teruskan. Okay, cikgu tengok makin rancak, cikgu tambah masa. 1 minit lagi. Okey. Jadi cikgu harap semua daripada anak-anak dah sempat berkongsi kepada orang di sebelah berkenaan apakah kejayaan bagi anda dan apa yang anda inginkan pada suatu hari nanti. Kenapa? Kenapa aktiviti ini dilakukan adalah kerana cikgu nak tengok bahawa dalam pemikiran anak-anak sekarang ni, dalam hati anak sekarang ni dah menunjukkan satu keinginan mendalam kepada sesuatu yang anak inginkan. Apabila kita nakkan sesuatu, sudah pasti kita akan ada apa? Yang kedua selain daripada berfikir,
selain berfikir, selain masukkan dalam hati, kita kena ada satu lagi dipanggil action. Okay? Action. Bagaimanakah action, bagaimanakah tindakan yang membawa kita kepada apa yang kita inginkan. Okay, untuk seterusnya cikgu nak kongsikan berkenaan dengan ini. Okay, berkenaan dengan ini. Kerana apa? Kerana apa? Kita yang memilih. Kita yang memilih, kita yang mengawal keadaan. Jadi pada hari ini letakkan satu perkataan dalam diri kita, saya yang pilih, saya yang bertanggungjawab dengan apa yang saya pilih, letakkan tanggungjawab pada diri sendiri dan bukan kepada orang lain. Saya berjaya, saya berjaya untuk dapatkan satu kebahagiaan kepada mak ayah saya, kepada adik-beradik saya, kepada cikgu saya. Tetapi itu adalah dipanggil satu motivasi luaran. Satu motivasi luaran. Satu motivasi luaran biasanya tahap pengekalan dalam minda, dalam hati, dia agak terbatas. Dia agak terbatas. Apabila kita lalai, menyebabkan kita akan lupa kepada motivasi luaran tersebut. Apa yang kita nak ada sekarang ini adalah satu motivasi dalaman dalam anak-anak sendiri. Anak-anak mengawal diri sendiri. Anak merasakan bahawa ini yang perlu saya dapatkan adalah untuk diri saya. Untuk diri saya kerana saya bertanggungjawab pada apa yang saya lakukan. Kerana corak apa yang saya lakukan hari ini akan menentukan apa yang akan saya peroleh pada suatu hari nanti. Okey, kita tengok. Kalau cikgu bagi pilihanlah kepada anak-anak sekalian. Cikgu bagi pilihan. Kalau cikgu Ku bagi pilihan ataupun cikgu Su bagi pilihan sekarang ini, kalau anak-anak sekalian cikgu bagi RM1. Nilai RM1 berbanding dengan nilai RM100. Manakah yang anak-anak inginkan? Nilai RM100 atau nilai RM1 atau nilai RM100? Pilihan atau tanggungjawab untuk memilikinya terletak dalam tanggungjawab anak-anak sekalian. Dalam tanggungjawab anak-anak sekalian. Kalau kata nilai saya nak jadi 100 cikgu. Mana apabila nak letakkan nilai 100, saya nak nilai 100 sudah pasti, tindakan kita, tingkah laku kita, pemikiran kita, usaha kita, keazaman kita bergerak kepada RM100, nilai RM100. Kalau kata kita kata tak apalah cikgu, saya nak nilai RM1 saja diri saya. Nilai RM1 diri saya makna saya tidak akan buat apa-apa. Saya hanya duduk dan tunggu apa yang nak terjadi kepada saya. Makna nilai itu meletakkan bahawa sesuatu yang berharga kepada anak-anak sekalian. Pada hari ini umur 17 tahun. Umur 17 tahun setiap individu akan ada nilai-nilai yang tertentu. Berdasarkan apa? Berdasarkan pencapaian yang mereka perolehi. Bukan hanya pencapaian akademik, pencapaian dari segi sosial, pencapaian dari segi pembangunan karakter, pencapaian dari mungkin daripada sosial, hubungan sosial yang baik, membuatkan anak-anak bernilai pada suatu hari nanti. Jadi bagaimana kita nak letakkan diri kita 100, letakkan 100 itu berdasarkan tanggungjawab yang harus kita pegang. Jadi dekat sini setiap individu, setiap daripada kita anak-anak perlu apa? Perlu mempunyai satu cita-cita yang besar. Cita-cita yang kecil ataupun cita-cita yang besar. Sudah pasti kita perlu ada satu cita-cita yang besar. Kerana apa? Anak sekalian? Kerana apa? Apabila kita mempunyai satu cita-cita yang besar, satu keinginan yang besar, sudah pasti keinginan tersebut akan membawa kita kepada tindakan atau action yang besar. Contoh hari ini macam ni lah. Hari ini macam ni. Kalau ada orang kata tak apalah cikgu, saya belajar dekat Tawau pun okey lah cikgu. Saya belajar dekat Sabah pun okey lah. Andai kata anak-anak mempunyai satu lagi cita-cita yang besar. No cikgu, saya nak keluar daripada Sabah ini, saya nak belajar di luar negara. Mempunyai satu cita-cita yang besar. Apabila anak mempunyai satu target atau keinginan untuk mempunyai satu cita-cita yang besar, sudah pasti anak akan bergerak kepada cita-cita tersebut. Walaupun anak-anak tak capai kepada satu cita-cita yang diinginkan, akhirnya tak apalah, tak dapat luar negara, dapatlah pergi dekat Semenanjung. Ada satu pencapaian, satu kejayaan kepada diri anak-anak. Tanamkan satu keazaman atau cita-cita yang besar. Nanti kejap lagi cikgu akan kongsikan kenapa kita perlunya satu cita-cita yang besar. Selain itu, anak-anak sekalian juga kita perlu ada apa? Kita perlu sukses come with clear goal. Anak-anak kena jelas apa yang anak-anak inginkan. Apa yang termain dalam fikiran, dalam hati, tindakan yang nak lakukan, apa yang anak inginkan. Kena betul-betul jelas. Betul-betul jelas. Lepas SPM ni, untuk apa dan ke mana saya akan pergi. Dengan pencapaian result yang saya ada ni, ke mana harus saya pergi.
apa yang harus saya lakukan dan apa yang ingin saya lakukan. Success come with clear goal. Satu matlamat yang jelas, sukses akan muncul. Mana kalau kabur-kabur, apabila kabur-kabur, kita tak yakin, kita tak akan bagi fokus kepada apa yang kita inginkan. Okey, ni cuba tengok apa yang cikgu nak kongsikan ini. Okay? Apa yang dinyatakan dekat sini anak-anak sekalian, apa yang dinyatakan sini, orang yang gagal. Okay? Orang yang gagal, okay? Orang yang gagal akan berubah apabila dipaksa. Dan orang yang berjaya akan memaksa diri untuk berubah. Okay? Mana yang anak-anak inginkan? Kalau ingin gagal, maknanya kita sentiasa kena paksa. Kena paksa. Okey datang kelas dia, buat latihan dia. Sebab mereka berubah hanya kerana dipaksa. Maka mereka akan menjadi manusia yang biasa. Okey? Akan jadi manusia yang biasa. Tiada keistimewaan, tiada pembangunan karakter yang special kepada mereka. Tetapi kalau anak-anak ingin berjaya, anak-anak perlu memaksa diri untuk berubah. Okey? Memaksa diri untuk berubah kerana apa? Kerana perubahan yang anak-anak inginkan itu akan menuju kepada kejayaan yang akan anak-anak perolehi. Kejayaan itu manis, kejap lagi kita akan kongsikan kenapa kejayaan itu manis. Dan kejayaan itu akan memberi satu kegembiraan yang menyeronokkan kepada anak-anak sekalian. Okey, seterusnya. Kita tengok lagi. Okey. Selain daripada cita-cita kena jelas, cita-cita kena besar, macam cikgu dah bagi tahu, sedangkan anda sudah adakah cita-cita anda dan apa tindakan anda? Kita dah ada apa yang kita ingat. Apakah tindakan-tindakan yang bergerak kepada cita-cita kita yang tersebut lah. Kalau kita nak jadi cikgu, bagaimana plan kita sebagai cikgu? Kalau kita nak jadi doktor, bagaimana plan kita menjadi doktor? Kalau kita nak jadi pensyarah, bagaimanakah plan untuk kita menjadi pensyarah? Cikgu kira plan-plan ini rujuklah kepada Cikgu Su, rujuklah kepada Cikgu Ku, kerana mereka sangat membantu anak-anak untuk membina satu plan yang akan menuju kepada cita-cita yang anak-anak inginkan. Okey, kenapa? Okey, sukses. Okey. Merupakan satu apa? Satu perjalanan yang perlu satu perjalanan yang konsisten. Okey. Nak sampai ke satu sukses ni ada perjalanan yang konsisten yang harus kita lakukan. Okey. Matlamat dia tinggi. Orang yang punya cita-cita tinggi tidak akan memandang kemustahilan dalam perjuangan. Okay, ada cita-cita yang tinggi, rasa semua akan dapat mereka tempuhi dengan keazaman yang mereka adalah. Okey, siapa kenal ini? Siapa kenal ini? Usain Bolt. Okey, cuba angkat tangan. Siapa kenal ini? Usain Bolt. Ada orang kenal Usain Bolt? Cuba angkat tangan. Okey, good anak-anak sekian. Okey, Usain Bolt. Cikgu nak bercerita berkenaan dengan Usain Bolt. Moga-moga jadi inspirasi. Cikgu Su senyum je. Mungkin Cikgu Su peminat Usain Bolt. Okey. Okey, seterusnya. Kenapa cikgu nak bawa satu sebagai ikon dalam atlet negara, dalam atlet antarabangsa yang boleh kita ikuti perjuangan Usain Bolt ni. Usain Bolt, okey, beliau pernah bercita-cita. Okey, beliau pernah bercita-cita, okey. Apa cita-cita Usain Bolt? Okey, boleh bagi tahu dekat kawan-kawan Usain Bolt sebenarnya dia bercita-cita ini kalau anda tahu. Okey. Salah satu cita-cita yang Usain Bolt nak, okey, dia telah realisasi nak jadi pemain bola sepak profesional. Okey. Dah ada dia berjayalah. Okey, satu sebelum Usain Bolt sebelum dia menceburi dalam dunia larian ini, Usain Bolt pernah bercita-cita untuk jadi seorang pemain kriket, terbangsa. Kan? Dia dah ada idola pemain kriket terbangsa, tapi dia telah dikenapasi kekuatan dia, potensi dia oleh guru dia. Okey. Jadi anak-anak apa yang cikgu nyatakan bahawa hendaklah kita sentiasa mendampingi guru. Okey, kerana guru dapat mengenali potensi-potensi yang ada pada kita. Okey. Cikgu Simbo kata, okey, Simbo anda boleh maju lebih jauh daripada sini. Okey, masuk dalam bidang larian. Okey. Nak jadi macam Usain Bolt ni, Usain Bolt ni juara dia berapa kali? 3 kali berturut-turut dalam Olimpik. Okay? Satu rekod yang mungkin orang kata mustahil dia lakukan. Awak bayangkan dalam masa 12 tahun. Okay? Dia bekerja keras. Dia bekerja keras. Kenapa dalam pemikiran Usain Bolt dia macam ni dia kata. Okay? Dia nak jadi sentiasa number one. Usain Bolt rasa nak jadi sentiasa number one. Dalam pemikiran dia juga dia rasakan bahawa setiap larian yang dia lakukan, dia akan fikirkan bahawa saya akan merasakan, imagine dalam pemikiran ni saya akan membayangkan bahawa dada saya ni akan mencecah garisan penamat terlebih dahulu daripada orang-orang lain. Maknanya apa anak-anak sekalian?
maknanya satu imajinasi yang dibina oleh Usain Bolt yang menyebabkan dia termotivasi. Dan yang ketiga adalah apa? Tindakan, plan. Tindakan mana dia usaha, bagaimana usaha yang dilakukan, latihan yang dilakukan secara keras, secara keras, secara konsisten, akhirnya menjadi atlet yang diingati sepanjang zaman. Tiga Olimpik berturut-turut untuk acara larian. Okey. Kalau kita tengok juga dia membantu juga rakan-rakan. Dekat sini apa yang saya nyatakan, walaupun Usain Bolt berjaya seorang-seorang diri dalam 100 meter, dia membantu rakan-rakan mereka. Bantu rakan-rakan untuk menang 200, bantu rakan-rakan untuk menang 400. 400. Dekat sini dekat MRSM tu Mustafa Tawau, walaupun kita seorang yang hebat, hendaklah kita sentiasa bersama-sama rakan-rakan supaya kebanggaan itu dapat kita harungi bersama. Kebanggaan akan kita dapat perolehi bersama. Kita dapat perolehi bersama. Dapat individu yang terbaik, tapi kita support rakan-rakan untuk dapat yang terbaik. Dan akhirnya siapa akan dapat manfaat? Sudah pasti maktab kita dapat manfaat bersama. Kata MRSM mana? MRSM tu Mustafa Tawau. Kerana apa? Individu yang hebat akan melahirkan rakan-rakan dia yang hebat. Kerana apa? Ada support system yang baik. Berkenaan dengan Usain Bolt lagi. Jadi selain pada individu yang hebat, mempunyai rakan-rakan dan juga support rakan-rakan, sudah pasti kegemilangan kepada maktab. Kita tengok ikon yang kedua. Ikon kedua, sedikit rumusan. Jadi, yang jadi nombor satu, keinginan perlu sangat mendalam. Bantu rakan-rakan menang untuk acara 400. Bantu juga rakan-rakan. Siapa kenal ni? Siapa kenal ini? Joseph Schooling. Siapa kenal boleh angkat tangan? Joseph Schooling? Siapa kenal Joseph? Joseph Schooling ni, Joseph Schooling bersama idolanya Michael Phelps. Joseph Schooling merupakan seorang rakyat Singapura yang pertama yang memperoleh gold medal dalam Olimpik. Joseph Schooling. Joseph Schooling. Kerana apa? Joseph Schooling pada Olimpik di Beijing, Olimpik di Beijing, Michael Phelps ni juga legend lah. Dia sama dengan Usain Bolt. Dia legend dalam renang. Kalau gold medal saja dekat untuk gold medal untuk Olimpik saja dah berpuluh. Berpuluh untuk gold medal Olimpik. Banyak acara dia menang. Tapi dekat sini Joseph Schooling dia merasakan inilah idola dia. Inilah idola yang saya kena ikut dan saya kena tiru. Jadi apabila Michael Phelps buat persiapan di Singapura renang, dia bergambar. Dia kata one day pada suatu hari nanti saya akan kalahkan idola saya. One day saya akan kalahkan idola saya. Ya benar. Olimpik Beijing dia tak bertanding. Seterusnya Olimpik London dia tak main lagi. Seterusnya Olimpik mana? Last kali. Yang terbaru adalah Olimpik di Rio. Olimpik di Rio akhirnya Joseph Schooling berjaya mengalahkan Michael Phelps. Michael Phelps kalah nombor 2. Banyak acara yang dipertandingkan boleh gol, tapi yang ni dia tak dapat gol. Kerana apa? Kerana satu keazaman yang tinggi yang ada kepada Joseph Schooling ini untuk mengatasi idolanya. Apa yang cikgu nak nyatakan kepada anak-anak sekalian apa dekat sini? Apa yang cikgu nak nyatakan dekat sini? Anak-anak sekalian, selain daripada kita mempunyai cita-cita. Selain kita mempunyai cita-cita, kita juga perlu adanya idola yang boleh kita ikuti jalan orang-orang yang berjaya. Keinginan mendalam boleh membuatkan individu akan sentiasa fokus kepada kejayaan mereka. Joseph Schooling telah mengalahkan idolanya pada Olimpik di Brazil. Beliau bersiap sedia selama 12 tahun. 12 tahun. Selama 12 tahun untuk apa? Untuk menjadi seorang yang hebat seperti mana idola beliau. Mana juga bekerja keras. Macam saya nyatakan tadi bahawa keinginan yang kita ada, keazaman yang kita ada akan terkubur, akan tertanam andai kata sesuatu tindakan yang kita lakukan tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Contohlah, kita nak jadi doktor, tetapi kita masih apa? Masih tidak memberi satu fokus yang baik kepada cita-cita kita. Macam mana? Sudah pasti ada apa? Sudah pasti ada
pencapaian-pencapaian yang masih kita belum capai atau pencapaian-pencapaian yang menyebabkan kita akan masuk dalam bidang kedoktoran. Okey, tak apa. Okey, tak apa, yang penting sekarang ini adalah bagaimana anda boleh melakukan satu perubahan kepada diri anda untuk dapat yang lebih baik. Alright. Okey. Itu berkenaan dengan idola. Ada cita-cita, ada idola dan tahu siapa yang kita nak ikuti. Okey. Kenalah 1 minit rehat. Okey, 1 minit rehat. Okey, letakkan cita-cita anda, letakkan idola anda. Siapakah yang akan saya ikuti untuk mencapai cita-cita saya ini? Okey? Mas ambil 1 minit. 1 minit rehat, fikir. Saya nak jadi doktor. Okey, siapa idola saya? Saya nak jadi cikgu. Siapa idola saya? Saya nak jadi pensyarah. Siapa idola saya? Saya nak jadi pemimpin negara. Siapa idola saya? Okey? Dan setiap apa tindakan yang idola kita lakukan, setiap apa perancangan tindakan yang idola kita lakukan, kita akan ikut. Contohnya Joshua Schooling tadi, dia ikut. Okay? Berenang setiap hari 8 jam. 1 hari 8 jam. Okay? Nak jadi profesional berenang, okay? Kena 8 jam berada dalam air. Okay? 8 jam secara konsisten. Begitu juga dengan okay, pelari ni. Okay? Mana perlunya konsisten kepada apa yang kita lakukan. Okay. Tulis cita-cita, tulis idola saya. Siapa idola saya? Alright. Kalau boleh, bisik-bisiklah dekat kawan-kawan sebelah tu. Tanya macam mana, apa idola saya, apa idola awak, ini idola saya. Okay, doakan saya. Alright. Boleh Okay, untuk seterusnya, saya pergi sikit lagi. Saya difahamkan 133 orang di Emerson Tun Mustafa Tawau ini, okay, majority adalah B40. Okay, majority adalah B40 dan juga mempunyai inilah bantuan-bantuan yang kita sediakan lah, amarah, okay, bantuan budi dan sebagainya. Okay, cikgu nak bawa satu inspirasi kepada anak-anak sekalian berkenaan dengan pelajar-pelajar budi ini, yang cikgu kira pembinaan karakter pelajar cemerlang, yang cikgu kira boleh kita banggakan kepada anak ini, pembinaan karakter pelajar cemerlang. Okey, cuba tengok ini. Syafiqah Raimi kat dalam rumah yang sempit, daif serba kekurangan. Okey. Ni cikgu dapatkan beliau masa dia form 1. Okey, masa form 1 cikgu pergi rumah dia, cikgu melawat dia. Ada banyak lagi gambar cikgu, tapi cikgu tunjuk yang ni saja gambar-gambar dia. Okey. Sangat daif rumah dia, sempit serba kekurangan. Okey. Banyak yang tidak lengkap, ya, cikgu kira ada kalangan anak-anak mungkin senasib dengan rakan-rakan kita di sini. Okey, seterusnya cuba tengok pencapaian beliau berapa. Nur Syafiqah dapat straight A. Okey. Straight pendidikan Islam, okey, ada 2 A+. Okey. Dan ada 1 A-. Ini Nur Syafiqah. Pembinaan karakter. Okey, kita tengok lagi. Nur Hayani binti Noji kat dalam rumah yang serba kekurangan. Okey. Serba kekurangan. Ini pelajar budi. Okey. Okey, seterusnya serba kurang. Okey, kita tengok result dia berapa. Okey. Bahasa Melayu berapa, bahasa Inggeris berapa, pendidikan Islam berapa, okey. Ni Nur Hayani Noji. Serba kekurangan juga. Okey. Qaratu Aini. Okey. Okey, dapat straight. Okey, Qaratu Aini. Serba rumah yang sangat sempit, sekitar sangat daif, serba kekurangan, dan kedua ibu bapa beliau menghidapi penyakit kronik. Okey, serba kekurangan, tetapi mereka boleh bangkit untuk berjaya. Dapat straight A. Okey, dapat straight A. Okey, dan yang seterusnya, okey, kita tengok ni, ni Salma. Okey. Mereka-mereka ni yang cikgu cerita ni semua dah ada yang dapat sekolah, ada yang pergi asasi, okey, ada yang pergi asasi sekolah, ada pergi yang teleprogram pun ada dengan marah sebagainya. Okey, Salma. Okey. Salma ni cikgu pergi rumah dia jauh, dekat di Kuala Kerai ni, satu pedalaman yang sangat jauh. Nak masuk rumah dia, cikgu perlu melalui lebih kurang 5 kilometer. Okay. Jalan yang sangat sempit, hanya muat satu kereta. Okay. Jalan berbatu, berbukit dan sebagainya, barulah sampai ke rumah dia. Tak ada line telefon. Okay. Rumah Salma tak ada line telefon. Okay. Tetapi Salma boleh buktikan bahawa dia pun boleh dapat straight A. Walaupun keadaan daif, walaupun keadaan kekurangan, beliau juga boleh berjaya. Kerana apa? Kerana beliau mempunyai satu matlamat yang jelas dan mempunyai usaha yang bersungguh-sungguh kepada apa yang mereka inginkan. Okey, seterusnya. Ikon ini special. Okey. Cikgu nak ceritakan berkenaan dengan Nur Emilia binti Muhammad Yadi. Alhamdulillah, peperiksaan saya berjaya meraih keputusan
9 A plus berkat doa keluarga. Cuba tengok, berkat doa keluarga, guru-guru serta rakan-rakan. InsyaAllah saya ingin berkongsi beberapa perkara yang saya amalkan sepanjang bergelar pelajar. Sejak tingkatan 1 lagi dan tingkatan 1 hingga tingkatan 3 saya bersekolah di MSM. Okey, besut dan meraih keputusan 10A dalam PT3. Okey, bagi saya cara belajar saya amat ketika sekolah rendah dan sekolah agak berbeza. Okey, seterusnya saya belajar di college UEM dan sedang mengikuti pelajaran A-level mengajar peringkat degree. InsyaAllah saya dalam bidang kejuruteraan di United States. Okey, kita doakan Nur Emilia akan dapat cita-cita beliau untuk okey. Anak-anak rasalah Nur Emilia Muhammad Yadi ni mereka yang senang atau mereka yang susah? Okey, mana mereka keluarga daripada keluarga yang senang atau keluarga yang sederhana atau keluarga yang susah? Okey. Jawapannya anak-anak sekalian, Nur Emilia binti Muhammad Yadi juga, okey, juga dalam kalangan pelajar budi cikgu. Adik-beradik apa? Ada 7 orang adik-beradik. Ada beradik 7 orang. Nur Emilia nombor 3. Nur Emilia nombor 3. Okey. Ramai adik-beradik. Rumah dia rumah sewa. Ni rumah sewa. Apa yang saya kenal? Kehidupan juga mana bukan dalam kalangan mereka yang senang. Tetapi Nur Emilia telah buktikan, telah buktikan apa? Beliau juga boleh mencapai keputusan yang terbaik. Okey, cikgu akan ceritakan secara yang cepat antara apa yang Nur Emilia nyatakan. Pertama, disasarkan yang terbaik. Sentiasa sasarkan yang terbaik. Okey, cuba anak-anak tengok ni. Cuba anak-anak tengok. Saya menulis Emilia 9A plus di setiap buku, kertas, helaian, latihan ataupun alat tulis kerana saya percaya ia merupakan satu doa. Ini Nur Emilia. Merasa ini doa, dia kata. Dapat 6 kali 4.0. 4 kali. 4 kali. 4 kali dekat MRSM Besut. 3 kali silap saya. 3 kali. Mungkin dekat PC pun 3 kali. 6 kali. Lepas tu apa lagi dikongsikan? Sasarkan yang terbaik. Mana apa yang saya nyatakan? Big apa? Big apa ni? Keinginan. Satu cita yang besar. Mempunyai satu cita-cita yang besar. Tulis. Seterusnya fokus dalam kelas. Apabila pelajar memahami suatu topik, insyaAllah akan timbul minat. Seandainya ada masa lapang, saya akan mengkaji suatu topik yang belum diajar supaya tidak terpinga-pinga. Itu special nak Emilia. Dia akan ulang kaji suatu topik yang belum diajar supaya tidak terpinga-pinga. Cikgu sempat lagi kena buat ni, SPM dah nak 2 bulan lagi. Tiada istilah terlambat dalam perjuangan. Sekiranya anda ingin lakukan sesuatu yang luar biasa dan ingin dapat satu kejayaan yang luar biasa, anda perlu usaha secara luar biasa. Pengurusan masa. Pelajar perlu mempunyai kemampuan masing-masing merancang jadual. Ada, dia akan lakukan. Bagi saya perkara ini sangat penting supaya tidak terbeban untuk mengkaji ketika musim pemeriksaan. Mana persiapan awal yang boleh Nur Emilia lakukan. Seterusnya buat nota. Saya mengasingkan, ada nota self study, ada nota, mana nota yang cikgu buat lain, ada tengok YouTube juga, guna pelbagai warna, nota yang mudah diingat dan sebagainya, mungkin ini. Seterusnya amalan kerohanian, kekuatan amalan kerohanian yang ada, buat, mengikut, kalau kita Islam, buat cara kita, yang bukan Islam, buat cara masing-masing. Sudah pasti, amalan kerohanian ini akan memberi satu apa? Satu ketenangan, satu kelegaan, satu fokus kepada apa yang kita inginkan lah. Seterusnya apa lagi dia kata? Hormati ibu bapa dan guru. Setiap minggu saya berhubung dengan ibu bapa, mohon doa mereka. Keluarga adalah sebab utama menjadi saya lebih bersemangat kerana belajar. Kerana saya percaya belajar sememangnya satu tanggungjawab sebagai seorang anak. Dalam konteks guru pula, sentiasa hormati guru, jaga hati mereka, siapkan kerja rumah kerana bukan sahaja dapat meningkatkan kefahaman, bahkan dapat menggembirakan hati guru, sentiasa selitkan ibu bapa dan guru dalam doa. Hebat anak-anak ini. Seterusnya belajar berkumpulan. Macam cikgu bagi tahu nyatakan tadi anak-anak sekalian, kejayaan kita seorang-seorang tidak manis andai kata kita tidak bersama rakan-rakan kita. Jadi nak tak nak adalah kita kenapa? Bersama-sama rakan-rakan kita bentuk kumpulan, belajar
dan juga fokus kepada apa yang cikgu nyatakan. Okey, seterusnya banyakkan latihan. Okey. Seterusnya apa lagi, pengurusan stres, ada juga berkenaan dengan pengurusan stres yang Amelia cuba cadangkan setiap usaha yang anda lakukan pada hari ini akan menyumbang kepada senyuman anda di kemudian hari. Apa yang nyatakan? Setiap usaha yang anda lakukan pada hari ini akan menyumbang kepada senyuman yang anda peroleh pada suatu hari nanti. Dan apa? Bekerja keras waktu ini kita akan dapat manisnya pada yang inilah akan datang. Okey, kita dengar. Ini cikgu harap kita dapat dengar ataupun kita boleh ni. Assalamualaikum semua, nama saya Ina bekas pelajar MRSM Pangkalan Timur Batch SPM 2019. Dalam video ini, saya ingin berkongsi beberapa pesanan tentang pembinaan karakter seseorang individu. Pada pendapat saya, terdapat dua aspek utama yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah dari segi kepimpinan. Pada pihak mata, berebut sebanyak mungkin peluang untuk menjadi seorang pemimpin. Namun, anda perlu faham, menjadi seorang pemimpin bukanlah hanya bersandarkan kepada nama dan jawatan semata-mata. Laksanakan tanggungjawab anda dengan sebaik mungkin bagi memastikan anda mampu untuk mengubah diri anda dan pada masa yang sama mengubah rakan-rakan yang lain. Tunjukkan sikap kepimpinan yang tinggi supaya anda mampu untuk menjadi teladan kepada rakan-rakan. Aspek yang kedua adalah tentang kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi bukanlah satu skill yang mampu dipupuk dalam masa sehari. Ia merupakan proses yang berlanjutan dan mengambil masa yang lama. Maka, didik dan latih diri anda untuk sentiasa bertanyakan soalan dalam kelas, sentiasa yakin untuk mengatakan pandangan dan yakin untuk berinteraksi dalam kalangan masyarakat. Percayalah, kemahiran berkomunikasi dan pengalaman menjadi pemimpin sangat penting bagi memberikan anda menempuhi dugaan selepas alam persekolahan. Akhir kata daripada saya doakan yang terbaik untuk pelajar-pelajar sekalian dan semoga anda mampu untuk menyelesaikan delegasi kepimpinan dan budaya kecemerlangan di maktab. Sekian, Assalamualaikum. Okey. Kita tengok satu lagi. Seterusnya adalah berkaitan dengan English dan penampilan. English dan penampilan sangat penting untuk mewujudkan first impression yang baik kepada pihak lain. Pada masa yang sama, English dan penampilan juga sangat digunakan dalam proses kemuduka serta pembunuhan beasiswa. Jadi, sebenarnya English dan penampilan ini berkait rapat dengan percakapan serta pemakaian sesuatu individu. Dari segi pemakaian, biasakan diri anda untuk berpakaian kemas, sopan dan sesuai berikut majlis. Sebenarnya, berpakaian kemas dan sopan membolehkan anda merasa lebih selesa dan berkeyakinan untuk berinteraksi dengan individu lain. Aspek yang kedua iaitu mengenai percakapan. Latih diri anda untuk menggunakan bahasa Melayu yang formal dan betul dalam percakapan seharian. Bukan untuk menghapuskan dialek atau pergaulan, namun untuk mempersiapkan diri anda bagi menghadapi proses terbuka serta untuk berinteraksi dengan pendengar profesional dalam majlis-majlis formal. Sesi itu sahaja daripada saya. Diharapkan pesanan ini mampu membantu anda untuk membina karakter yang lebih baik dan sasi yang lebih terpuji. Sekian, Assalamualaikum. Okey. Ni yang terakhir yang boleh kata kepada calon-calon FA usaha sehabis mungkin, perbanyakkan doa supaya dia lapang hati, dia berkati masa dan dikurniakan kefahaman. Diberkati masa, cantik ayat dia. Diberkati masa, kita diberkati. Maksud setiap masa yang ada ini diberkati dan digunakan dengan sebaik mungkin dan dimanfaatkan dengan perkara-perkara yang baik. Yakinlah rezeki dan kejayaan itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Okey, anak-anak sekalian, apa yang harus saya lakukan sekarang? Okay. Masa 2 minit yang terakhir ini, buat satu nota, ataupun apa-apa saja catatan yang anda harus lakukan dalam masa 2 bulan yang ada ini. Okay. Boleh mula sekarang? 2 minit. Okay, kita dah tengok berkenaan dengan cita-cita, kita dah tengok berkenaan dengan inspirasi belajar yang hebat. Okay. Yang utama sekarang ini adalah action. Bagaimana action pergerakan kita?
Okey. Kalau anak-anak dah tulis apa yang anak-anak ingin lakukan dalam masa 2 bulan ini dengan perkongsian-perkongsian yang cikgu nyatakan itu tadi, kongsikan dengan rakan-rakan anda. Kongsikan dengan rakan-rakan anda. Apabila rakan-rakan dah dengar apa yang kawan-kawan cerita, kata saya akan doakan anda berjaya. Saya akan doakan anda berjaya. Ambil masa 1 minit terakhir ni, kongsikan apakah yang anak-anak ingin lakukan. Apakah yang anak-anak ingin lakukan dalam masa 2 bulan yang ada, berbaki 2 bulan ini. Kita tengok karakter. Nok Amelia meletakkan satu karakter. Karakter mana? Image penampilan. Keutamaan beliau juga berkenaan dengan image penampilan, pemakaian, cara bercakap, cara berkomunikasi, kepimpinan. Dia meletakkan bahawa itu adalah memberikan satu keyakinan kepada individu untuk berjaya. Bukan belajar semata-mata. Image penampilan, pakaian kemas. Dia akan rasa confident. Kita pergi sekolah, kita pergi ke kelas dengan confident. Kita akan rasa selesa dengan apa yang kita pakai. Dan juga meningkatkan keyakinan kita sebagai persediaan kita untuk sesi temuduga suatu hari nanti. Alright. Share dengan kawan-kawan, share dulu. Share dengan kawan-kawan, ceritakan dalam masa 2 bulan ni apa yang action plan yang saya nak lakukan. Apakah tindakan yang harus saya lakukan masa 2 bulan ini. Bila dah tulis, dah kongsi, balik tampal dekat apa? Dekat loker asrama. Lepas tu, satu lagi. Yang mana buat cantik-cantik. Action plan masa 2 bulan ni, buat cantik-cantik action plan 2 bulan ni, apa yang nak lakukan, anda cari siapa? Yang pertama, guru-guru anda. Dapatkan, buat satu kertas yang cantik, dapatkan tanda tangan cikgu, dapat tanda tangan support daripada rakan-rakan. Cikgu, doakan saya cikgu supaya saya jadi pelajar yang cemerlang dan saya akan dapat membahagikan kepada kedua ibu bapa saya, dapat memberi kebaikan kepada maktab saya. Dapatkan tanda tangan mereka, dapatkan tanda tangan rakan, tampal dekat apa? Tampal dekat loker. Setiap kali 2 bulan yang ada ni, tengok adakah action-action yang kita lakukan itu kita ikuti dengan sebaik mungkin. Kerana untuk jadi pelajar yang hebat, anda perlu melakukan usaha yang hebat dan juga usaha yang luar biasa hebat. Alright. Okey, mungkin cikgu buka kepada soalan, sebarang persoalan daripada anak-anak sekalian. Sebenarnya ada lagi cikgu nak berkongsikan berkenaan dengan laluan yang anak-anak akan pergi. Tak apa, cikgu sentuh juga sikit. Dekat sini kalau kita lihat, dekat sini kita lihat berkenaan dengan laluan pendidikan yang anak-anak ikuti. Selepas SPM nanti, sudah pasti kita ada laluan tersendiri. Contohnya di bahagian pendidikan tinggi, bahagian pendidikan tinggi mana ada laluan-laluan tersendiri. Ada laluan-laluan tersendiri. Sama ada kita buat foundation, A-level, matrikulasi, diploma, ataupun nak buat A-level nak pergi luar negara, ada laluan-laluan. Yang jelas cikgu kira anda boleh berhubung dengan cikgu Su dan cikgu Ku untuk dapat maklumat yang lebih jelas. Yang utama sekarang ni anda kena tahu dan anda kena jelas ke manakah laluan yang saya ingin ikuti. Kalau saya nak ambil diploma, apa yang harus saya buat? Kalau saya nak pergi asasi, apa yang saya nak kena buat? Kalau saya nak pergi matrikulasi, apa yang saya nak kena buat? Kalau saya nak hantar kepada saya nak belajar di form 6 cikgu. It's okay. Yang utama adalah keinginan itu dah ada perancangan, dah ada action, dah ada tindakan kepada tindakan yang anda ingin lakukan itulah. Ni mungkin kita buka kepada soalan. Kalau ada soalan. Nampaknya Cikgu Ghazali, penceramah kita telah
menyampaikan satu perkongsian yang sangat bermakna. Jadi sebelum kita berakhir, saya rasa hasil daripada perkongsian yang bermakna ini, anak-anak pelajar juga mungkin ada persoalan yang ingin ditanyakan. Okey, sekarang cikgu bagi masa kepada anak-anak pelajar jika ada persoalan yang ingin ditanyakan. Okey, untuk makluman yang sedang mengikuti FB Live sekarang, ini adalah wajah-wajah anak-anak MRSM Tun Mustafa, batch Ohana tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM-RSM minggu hadapan pada hari Isnin. Mohon doa daripada semua ibu bapa, guru-guru dan semua warga MRSM Tun Mustafa. Okey, anak-anak. Okey, Yusuf, Ai. Okey, anak-anak mungkin ada soalan yang ingin ditanyakan? Ya, Yusuf ingin angkat tangan ke tu? Okey, kita dengar soalan daripada Yusuf. Macam saya, nama. Okay, nama saya Muhammad Yusuf bin Omar. Nama saya Muhammad Yusuf bin Omar. Sudah nggak? Kan sebagai student ada banyak yang perlu saya capai dan saya sudah senaraikanlah beberapa yang perlu saya capai, tapi untuk mau capai benda, tapi istiqomah, macam mana mau kekalkan istiqomah untuk mencapai matlamat yang kita mau capai itu? Okey, terima kasih soalan daripada Yusuf. Untuk makluman, Cik Ghazali, Yusuf ni pelajar penerima bantuan tunas berliga lah. MRSM Tun Mustafa. Okey, Cik Ghazali jelas dengan persoalan pelajar Yusuf? Jelas, saya jelas. Okey, silakan. Okey, terima kasih Yusuf kepada persoalan yang dikemukakan kepada saya. Itu bagaimana kita nak istiqomah dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana kita nak konsisten dengan apa yang kita lakukan. Okey. Lepas tu bagaimanakah dengan matlamat banyak. Okey, matlamat banyak, keinginan banyak. Tapi bagaimana kita nak terus memberi satu fokus kepada apa yang kita lakukan. Okey, yang pertama yang jelasnya sesuatu matlamat yang kita inginkan, sesuatu yang kita nak inginkan, kita kena ada satu apa? Kita kena ada satu pendorong. Apakah pendorong kepada apa yang kita nak capai? Dorongan apa? Dorongan pertama, adakah dorongan daripada luar ataupun dorongan daripada dalaman? Kalau dorongan daripada dalaman, bagaimanakah, kalau kita membuat sesuatu ini secara konsisten, bagaimanakah, apa yang akan kita perolehi? Contohnya macam ni, hari ni kita nak belajar AdMed. Kita nak belajar AdMed, kita target kita nak belajar setengah jam. Kita nak belajar setengah jam. Apabila kita berjaya capai setengah jam belajar AdMed ni, apa yang akan kita ganjarkan kepada diri kita? Okey, tak apalah, kita lepas habis AdMed ni setengah jam atau 1 jam, saya mau main telefon. Saya mau main game. Berapa minit? 5 minit. Okey, itu mungkin ganjaran untuk kita terus konsisten. Okey, itu ganjaran dia. Okey, seterusnya untuk konsisten juga, untuk anak-anak untuk fokus kepada apa yang anak ingin, untuk konsisten dalam diri anak-anak juga. Perlu ada apa? Perlu ada satu jadual. Ada satu jadual yang dicatat harian. Ada jadual perjalanan harian. Sebab apa kita tak konsisten? Kerana kita tak ada satu perancangan yang jelas tentang apa yang kita inginkan. Contohnya hari ni kita nak buat apa? Kita dah ada satu list. Mana apa list yang kita berjaya lakukan, kita tanda, ini berjaya, ini berjaya, ini berjaya, ini berjaya.
Andai kata kita tak ada jadual ataupun kita tak ada list kepada apa yang kita inginkan, dia akan jadi terawang-awang. Okey, tak apalah, hari ni nak buat ni, esok nak buat ni, esok nak buat ni. Kita hanya plan dalam minda. Biasanya plan dalam minda dia akan cepat apa? Dia akan cepat lupus dan dia akan cepat apa? Terkubur. Dan akhirnya anak-anak akan cepat rasa boring, tak ada satu matlamat kepada apa yang anak-anak inginkan. Okey? Saya harap dapat menjawab secara ringkas apa yang bagaimana kita nak fokus. Ada satu matlamat atau mungkin penghargaan kepada apa yang kita ingin capai, dan juga rancanglah secara berjadual dan ditulis dan dicatat, barulah kita akan rasa konsisten tersebut. Okey, terima kasih. Rungkaian untuk persoalan pelajar kami. Masa sangat mencemburui kita. Jika diikutkan hati, ingin saja kita meneruskan sehingga pukul 12 tengah hari. Tetapi keadaan di Sabah, solat zuhurnya masih awal. Maka saya mewakili daripada MRSM Tun Mustafa Tawau ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Ghazali bin Yahya atas perkongsian ilmu ini. Dan sebelum kita berakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada jawatan kuasa pengelola Sebelum itu, saya ingin berpantun sedikit. Helang terbang melayang ke gaib, hendak mencari makanan jaruga. Kalau ada budi yang baik, sampai ke mati orang tak lupa. Terima kasih yang tidak terhingga. Kami dari MRSM Tun Mustafa mengucapkan penghargaan yang setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Muhammad Ghazali bin Yahya kerana sudi untuk menerima jemputan kami, terutamanya daripada unit bimbingan dan kaunseling, dan saya harap semua anak-anak MRSM Tun Mustafa Tawau batch Ohana dapat menjadikan dan mengambil semua yang diberikan ataupun yang dikongsikan oleh Encik Muhammad Ghazali sebagai satu pembakar semangat untuk kita semua terus bermotivasi. Bagi saya motivasi itu adalah motive and action. Ada matlamat tapi kita mesti ada tindakan. Jadi saya selaku moderator pada hari ini memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan, terutamanya dari aspek teknikal, kerana saya masih bekerja dari rumah. Dan terima kasih juga kepada Encik Muhammad Ghazali dan semua kru yang berada di MRSM Tun Mustafa. Semoga usaha murni ini dilimpahi keberkatan, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, all the best untuk anak-anak MRSM Tun Mustafa Tawau. Okay, syukurkan semua akan dapat yang terbaik dalam peperiksaan SPM nanti. Kekalkan azaman untuk berjaya. Okay, terima kasih juga saya ucapkan kepada khususnya MRSM Tun Mustafa Tawau atas undangan kepada saya pada hari ini. Banyak saya belajar bagaimana untuk meningkatkan motivasi bukan saja anak-anak, untuk motivasi saya sendiri. Okay, insyaAllah ada ruang dan waktu kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada saya. Terima kasih. Waalaikumsalam.